Baik, minta maaf lah ada salah teknikal sikit. Semua okey boleh dengar Okey boleh dengar semua? Clear Baik. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih kepada semua yang menonton hari ini. Saya dahulukan penghargaan ini kepada pihak kuliah buku oleh saudara Benz Ali, dan kemudian yang langsung mempersilakan saya, menjemput saya ialah saudara Iqbal dari Laksamana. Grup-grup independen, grup-grup independen perkongsian ilmu di Facebook dan juga di lapangan. Baik, saya diminta untuk berkongsi satu tajuk yang malar segar, evergreen, yang sentiasa segar dan sentiasa dibicarakan oleh kita dalam banyak media, dalam surat khabar, dalam majalah, kan. Dan ini sentiasa kita perbaharui dengan mengambil kira keadaan-keadaan semasa jugalah, iaitu berkaitan dengan nasionalisme, iaitu kebangsaan. So, tajuk yang diberikan kepada saya ialah kurang lebih berbunyi nasionalisme lah, permulaan nasionalisme di tanah Melayu. Jadi insya-Allah setakat yang saya boleh kongsikan, saya akan kongsikan dalam sepanjang 1 jam ini. Okey ke ni? Kalau ada siapa-siapa yang boleh tolong sharekan ini ke dalam Facebook saya pun boleh jugalah kalau ada siapa yang boleh tag ke sana, sebab ada juga yang duk menunggu tu nak tengok dari sana. Okey, terima kasih. Alright. Jadi kita mulalah. Boleh kita mula? Boleh? Bersedia? Boleh InsyaAllah. Nasionalisme. Nasionalisme satu topik yang dah dibincangkan, banyak dibincangkan juga sebelum ini pun. Rasanya beberapa hari lepas pun ada juga orang yang berkongsi tentang pandangan dan kuliah mereka berkaitan dengan nasionalisme. Jadi saya dari perspektif saya lah, daripada sedikit ilmu pengetahuan yang ada pada saya ni, saya kongsikan dengan saudara semua. Kita bermula dengan latar belakang nasionalisme. Nasionalisme secara literalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai kebangsaan, iaitu root word, kata akarnya, kata dasarnya ialah bangsa. Tapi di dalam bahasa Inggeris, tapi kita juga menggunakan perkataan ini ataupun menyerap dan menggunakan istilah nasionalisme dalam bahasa Melayu. Jadi kebangsaan pun boleh, nasionalisme, perkataan nasion itu lebih menepati konsep istilah tersebut. Kerana ada satu yang paling barulah yang membincangkan, sarjana Melayu yang membincangkan ini ialah, saya kira, Profesor Ahmad Adam, yang membincangkan dalam buku beliau Nasionalisme Melayu, Nasionalisme Radikal, Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa. Beliau membincangkan dan menggunakan perkataan nasion bagi menerjemahkan perkataan bangsa itu. Kerana pada pendapat beliau, bangsa tidak dapat menterjemahkan keseluruhan makna konsep yang mahu disampaikan melalui perkataan nasion itu. Itu pandangan Profesor Ahmad Adam lah, yang dalam banyak hal saya juga bersetuju dengan itu. Tapi dengan mengambil kira bahawa perkataan kebangsaan atau bangsa itu juga sudah mantap dalam bahasa Melayu, maka bolehlah digunakan juga secara berselang-seli antara nasionalisme dan kebangsaan. Bangsa, maka kita harus mendefinisikan yang pertama, bangsa itu bangsa. Adakah bangsa sama dengan kaum?
bangsa adakah sama dengan kaum? Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, nation dan race. Adakah sama? Sebenarnya tak sama. Konsep bangsa dan juga kaum. Kaum adalah suatu entiti, ya, satu entiti ataupun sekumpulan manusia yang ditandai dengan persamaan-persamaan dari sudut kelahiran mereka, ya, dari sudut kelahiran mereka, dari sudut keturunan mereka. Kaum tidak boleh diperbaharui, kaum tidak boleh dibentuk, ya. Kaum tidak boleh dihapuskan. Literally. Walaupun ialah ethnic cleansing tu ada, maksudnya itu penghapusan kaum itu dalam konteks lain. Maksud saya identiti kaum dia tidak boleh dibentuk, tidak boleh diperbaharui, dia tidak boleh dimusnahkan. Manakala bangsa dia boleh diperbaharui, boleh dibentuk dan boleh dimusnahkan bangsa. Konsep nation itu, nation. Itu begitu. Ya. Jadi ada beberapa faktor lah yang menyebabkan bangsa ini boleh dibentuk. Jadi bangsa ni apa? Kalau boleh diperbaharui, boleh dibentuk, jadi bangsa ni apa? Kenapa dia berbeza dengan kaum? Bangsa ini adalah dia tak ikut kaum, dia tidak ikut warna kulit, dia tidak ikut keturunan. Dia mengikut, ya, dalam banyaklah definisi-definisi yang diberikan oleh para sarjana yang bincangkan tentang nasionalisme. Benedict Anderson, Elie Kaduri, Ernest Renan, Otto Bayer, Smith, ya, membincangkan tentang ini, ya, tentang nasionalisme. Tapi saya simpulkan, saya rumuskan dalam bahasa yang mudah. Saya katakan bahawa mereka mengatakan bahawa bangsa adalah ciri-ciri sekumpulan manusia yang berkongsi ciri sejarah yang sepunya, ya, ciri sejarah yang sepunya, dan berkongsi rasa kekitaan dalam satu sempadan negara yang sama. Itu bangsa. Warna kulit tak ada masalah. Warna kulit tidak menjadi masalah. Keturunan tidak menjadi masalah. Rupa tidak menjadi masalah. Warna rambut tak jadi masalah. Tetapi mereka mestilah berkongsi satu apa? Identity. Bangsa bermaksud berkongsi identity. Bangsa bermaksud berkongsi identity dan mempunyai perasaan kekitaan. Ataupun Ernest Renan menyebut bahawa bangsa ini dia mempunyai keinginan untuk bersatu dalam satu kelompok manusia yang hidup dalam satu sempadan yang sama, yang diterajui ataupun diperintah oleh satu pemerintahan. Maka sebab itulah apabila ini adalah kita kata nasionalisme, khususnya di dalam alam Melayu ini, ataupun kita katakan Asia Tenggara misalnya, kita ambil konteks Asia Tenggara lebih kecil, nasionalisme, ya, selepas Perang Dunia Kedua. Contoh, bukanlah maksudnya nasionalisme berkembang awal lagi, tapi negara bangsa, iaitu negara-negara merdeka selepas Perang Dunia Kedua itu, yang mereka contohnya bermula dengan Indonesia tahun 1945, ya. Kemudian di India tahun 1947 dan kita 1957, ya. Maka bila terbentuknya contohnya Indonesia yang paling hampir dengan kita, yang saya rasa kita boleh bayangkan apabila saya sebut tentang Indonesia, ialah kejayaan Indonesia membentuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang melangkaui batas-batas keturunan, melangkaui batas-batas warna kulit, tetapi mereka disatukan oleh identiti sepunya, iaitu berkongsi sejarah. Ya, berkongsi sejarah. Berkongsi bukan bermaksud kongsi dalam bentuk maksudnya belajar diri, tak, tetapi menghargai sejarah itu. Sejarah, peristiwa-peristiwa masa lepas sebagai sebahagian daripada identiti sepunya mereka. Kemudian berkongsi satu bahasa. Jadi bahasa merupakan satu elemen yang sangat penting dalam membentuk nasionalisme. Membentuk nasionalisme. Jadi kita akan bincangkan bagaimana bahasa ini, ya, dalam konteks tanah Melayu ini ataupun Malaya atau Malaysia kemudiannya, elemen bahasa menjadi satu penyebab yang penting bagi menyatukan orang Melayu untuk berjuang demi kemerdekaan Malaya ini.